قال المؤلف رحمه الله تعالى أما القرآن بقوله تعالى فحدوث العالم لأنه لو لم يتكلم محدث بل حدث نفسه لازم أن يكون أحد الأمرين مساويا لصاحبه راجحا عليه لا يستمر وهو الحلال ودليل حدوث العالم ملازمته للأعراض الحادثة من حركة وسكون وغيرهما وملازم الحادث حادث ودليل حدوث الأعراض مشاهدة تغيرها من عدم إلى وجود ومن وجود إلى عدم. Kata Imam Sanusi rahimahullah, ada pun burhan dalil. Dia dalil dia banyak negeri. Dalil yang dalam fikir burhan ini adalah dalil yang bukan memang informasi. Dalil ada dalil burhan, ada dalil khabar, ada dalil untuk syekh, ada dalil untuk ikhlas. Di dalil ikhlas itu dalil yang paling kuat ialah dalil untuk burhan. Iaitu dalil yang mana mukadimah dulu qadiyah. Mukadimah dalil tersebut yang membawa kepada dalil itu. Mana disebut dalil burhan. Burhan mana dalil yang paling kuat. Kerana dia memberi dalil yang qadiyah, memberi keputusan yang putus, yang tidak ada syak. Jadi ada pun dalil bagi wujud Tuhan. Apa dalil Allah Ta'ala itu sangat masuk kepada bahagian kedua daripada perbincangan dalam kitab Sanusi, iaitu Imam Sanusi membincangkan tentang dalil. Pertama disebut akidah secara umum, sifat-sifat yang wajib mustahil dari sifat Allah, dan itulah sifat yang wajib mustahil dari sifat maksud. Kemudian pada bahagian kedua ini dengan mendatangkan dalil bagi sifat-sifat tersebut. Amma burhan wujudihi ta'ala, adapun dalil wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bukti Allah Ta'ala wujud? Huduthu fahuduthul alami, iaitu baharunya alam ni. Baharu alam. Jadi dalil ada Allah, ada alam. Kita boleh kata begitu. Tapi yang lebih kita kata detail atau tahqiqnya ialah baharu alam. Dalil ada Allah, ada alam. Betul juga, boleh. Tetapi kalau kita nak lebih detail dan lebih spesifik, dalil ada Allah ialah baharu alam. Kalimah baharu sepatah itu banyak dan dalam makna dia. Apa bukti bahawa Allah itu ada alam ni? Ada alam ni. Tapi ada alam ni, ada ihtimal alam ini ada dengan adanya Tuhan. Dengan maksud dia qadim dengan Tuhan sebagaimana pandangan falsafah. Jadi dia tidak menyelesaikan isu bahawa makhluk sekaliannya ini baharu dan ada yang mana sebelum tu tidak ada. Boleh faham tak? Tapi bila kata dalil ada Allah ialah baharu alam. Jadi dia memberikan sifat, dia
fokuskan kepada sifat baharu alam tu. Jadi di samping kita dapat bahawa alam ini menjadi bukti adanya pencipta, kita dapat di situ juga bahawa alam ini dia bersifat dengan baharu dan mustahil qadim. Maka baharu alam itu ialah bukti bahawa adanya pencipta. Baik. Kalau tidak ada alam, adakah lazim daripada tidak ada alam tidak ada pencipta? Alam ini dalil bagi ada Tuhan. Dan kalau tak ada alam, tak ada Tuhan ke? Ada? Macam mana? Kalau tidak ada alam, maka tidak ada Tuhan ke? Lazim ke daripada tidak ada alam bahawa tidak ada Tuhan? Macam mana? Ini yang datang kaedah bahawa apa nama ini? La yalzamu min adamid dalil adamil madlul. Tidak lazim daripada tidak ada dalil, tidak lazim tak ada madlul. Tetapi yalzamu min adamil madlul adamid dalil. Tidak lazim daripada ketiadaan dalil, ketiadaan madlul. Tetapi lazim daripada ketiadaan madlul, lazim tiada dalil. Di situ kita kena faham dulu antara dalil dan madlul. Okey. Kita ambil contoh sebelum kita tengok pada perbincangan tentang wujud Tuhan ni, alam ni dalil bagi wujud Allah. Dalil dan madlul. Dalam bilik kita dengar suara orang bercakap. Jadi suara orang yang kita dengar, kita tak nampak dia. Kita tak nampak orang tu. Kita dengar daripada luar bilik bahawa ada suara orang bercakap. Lazim daripada adanya dalil. Adanya dalil makna adanya madlul. Bila ada dalil, ada madlul. Okey. Kalau tak ada dalil, tidak ada suara, adakah menunjukkan tidak ada orang? Bila ada suara, menunjukkan adalah orang dalam tu. Adalah orang dalam bilik. Bila kita dengar suara daripada luar, maknanya ada orang dalam bilik. Maka suara itu menjadi dalil kepada adanya orang dalam bilik. Okay. Adakah lazim, mesti kalau kita tak ada suara menunjukkan tak ada orang? Tak. Tak mesti. Tak mesti kalau tak ada suara tak ada orang. Boleh jadi orang ada, tapi dalil dia, bukti dia, bukti kewujudan ataupun kita panggil tanda dia tak ada. Suara tak ada, tapi orang ada. Jadi tidak lazim daripada, tak mesti daripada tak ada dalil, tak ada madlul. Bila ada dalil, lazim ada madlul. Tetapi tak lazim daripada tak ada dalil, tak ada madlul. Bila ada suara, makna ada orang dalam. Tapi tak mesti tak ada suara, tak ada orang dalam. Boleh jadi suara tak ada, tapi ada orang kat dalam. Nampak tak tu? Jadi alam ini tetapi bila ada madlul, sama juga kalau madlul ada, makna orang ada dekat dalam, tak mesti ada suara. Tapi kalau ada suara tu menunjukkan ada orang kat dalam. Alam ini dalil bagi wujud Allah. Maka ada alam bukti yang melazimkan, memistikan ada yang menciptanya, ada pencipta, ada Tuhan. Tetapi tak ada alam ni bukan dalil tak ada Tuhan. Ada alam dalil bagi ada Tuhan. Tapi tak ada alam bukan dalil tak ada Tuhan. Tidak mesti tak ada alam bahawa Tuhan tak ada. Maknanya Allah tetap ada
ada alam ke, tak ada alam ke, Allah tetap ada. Boleh eh? Jadi faham tu? Maka apa nama ini, dalam ini kalau kita tengok ada diceritakanlah bagaimana perdebatan antara Imam Fakhruddin Ar-Razi dengan rahib Nasara yang mengatakan bahawa Nabi Isa itu Tuhan kerana ada dalil ketuhanan. Nabi Isa itu Tuhan kerana ada dalil ketuhanan pada Nabi Isa. Orang Nasara kata, iaitu dia boleh menghidupkan yang mati, menyembuhkan orang penyakit buta. Kerana perbuatan itu tidak mampu dibuat kecuali Tuhan boleh buat. Jadi ada bukti atau sifat Tuhan pada Nabi Isa, maka mereka mengatakan Isa itu Tuhan. Jadi Imam Fakhruddin Ar-Razi nak berdebat dengan orang Nasara ini, maka dia ajar dulu. Dia kata antara golongan yang payah aku nak berdebat ialah golongan Nasara. Bahawa nyata mereka ini amat dangkal dalam ilmu akal. Hukum akal pun mereka tak mampu nak faham, sehingga aku terpaksa huraikan dulu dalil untuk berdebat dengan mereka. Dan itu sebenarnya cara yang betul untuk kita bermujadalah, berjidal ataupun berdebat. Kita kena ada common ground, persefahaman kaedah yang disepakati. Kena duduk pada lapangan yang sama. Maknanya kita kena bina atas satu kaedah yang disepakati oleh kita dan pihak lawan. Barulah boleh untuk kita teruskan kepada perdebatan ataupun penghujahan, mujadalah. Jadi kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, aku terpaksa huraikan kepada dia tentang satu kaedah, iaitu wujud yalzamu min wujudi dalil wujudul madlul, wala yalzamu min adamid dalil adamil madlul. Lazim daripada ada dalil bahawa adanya madlul, tapi tidak lazim daripada tak ada madlul, tak ada dalil bahawa tidak ada madlul. Jadi mereka diambil satu qadiyah ataupun satu kes. Nabi Isa, Kristian kata bahawa dia ada sifat ketuhanan. Jadi sifat ketuhanan itu dalil bahawa Nabi Isa itu Tuhan. Dalil bahawa Nabi Isa itu Tuhan. Okey. Jadi adakah kalau tidak ada sifat ketuhanan itu menafikan Nabi Isa Tuhan? Jawapannya taklah. Tak apa lagi. Baik. Cuba lihat kepada Nabi-Nabi selain daripada Nabi Isa. Mereka setuju. Orang Kristian setuju. Maknanya adanya perbuatan yang hanya Tuhan boleh buat itu menunjukkan orang itu ialah Tuhan. Orang itu ada sifat ketuhanan. Kerana Nabi Isa ada melakukan perkara yang tidak boleh dibuat oleh manusia. Perkara hanya dibuat oleh Tuhan. Maka dia itu tentulah Tuhan. Tentulah Tuhan. Maknanya ada dalil menunjukkan ada madlul. Jadi kata Imam Fakhruddin Razi, Nabi Musa berlaku padanya perkara yang tidak boleh dibuat oleh manusia. Membelah laut. Dan juga memecahkan batu sehingga keluar air. Dan juga menukar tongkat kepada ular. Dan banyak lagi. 9 ayat yang Tuhan bagi tanda kepada Nabi Musa. Itu perkara yang tidak boleh dibuat oleh manusia, hanya Tuhan boleh buat. Maka bila ada dalil menunjukkan ada madlul, maka patutnya kamu mengatakan Nabi Musa pun Tuhan juga lah. Bagaimana kamu kata Nabi Isa itu Tuhan kerana ada dalil menunjukkan dia Tuhan, maka bila ada dalil lazim ada madlul. Maka bila ada dalil pada Nabi Musa itu boleh buat perkara yang hanya Tuhan boleh buat, maka dia patutnya Tuhan juga lah. Tapi mereka tak kata Nabi Musa Tuhan. Apa? Jadi akhirnya tak boleh jawab lah. Tapi keras kepala, kata tak. Nabi Isa je Tuhan. Nabi Musa bukan Tuhan. Nampak?
Akhirnya apa yang mereka kembali kepada taklid dan juga tidak menerima kebenaran. Tak menerima kebenaran. Baik. Faham? Itu nak beritahu yalzamu min wujudid dalil wujudil madlul wa la yalzamu min adamid dalil adamil madlul. Sebab ada orang tanya, alam bukti ada Tuhan. Kalau alam tak ada Tuhan tak? Tuhan tetap ada. Kerana apa? Tidak lazim daripada tidak ada dalil, tak ada bukti bahawa tidak ada benda itu. Okey. Baik. Kemudian jadi dalil bagi wujud Allah Ta'ala ialah baharu alam. Alam ini baharu. Apa makna baharu? Alam ini adanya didahului oleh tiada. Adanya alam ini didahului oleh ketiadaan. Li'annahu law lam yakun lahu muhdithun. Kerana kalau tidak ada bagi alam ini pencipta, muhdith, yang membaharunya, yang membaharukan, yang mencipta. Kalau tak ada pencipta bagi alam, maka apa akan jadi? Jadi ini mula kepada susun dalil itu. Kalau alam ini tidak ada pencipta, apa akan berlaku? Lazim daripada itu, andaian kalau alam ni dia tidak ada pencipta, apa akan berlaku? Dia akan sama ada tak ada andaian lain dah, dia terjadi sendiri lah. Kalau tidak ada yang menciptanya, pasti, tapi dia ada tanpa ada pencipta. Makna siapa? Makna dia ada sendiri. Dia ada sendiri. Li'annahu law lam yakun lahu muhdithun. Kerana jika tidak ada bagi alam ini yang mengadakan, yang menciptakan, bal hadatha bi nafsihi, bahkan adanya dengan sendirinya, apa akan berlaku? Kalau dia ada sendiri, lazima an yakuna ahadul amraynil mutasawiyaini, lazim bahawa salah satu dua perkara yang sama, musawiyan li sahibihi, menyamai bagi lawannya, temannya. Ya. Salah ni. Ada kelas di masjid di eksplorasi. Mana dia? Kertas soalan ke? Okey. Okey. Boleh. Anda jumpa dah baru ni hari Jumaat. Tapi tak pernah macam lagi. Insya-Allah. Okey. Baik. Okey, baik. Terima kasih. Okey. Jadi apabila dia tanpa yang mencipta, maknanya dia ada sendiri. Apa akan berlaku? Alam yang baharu ini ada sendiri. Lazima an yakuna ahadul amrayni mutasawiyain, lazim bahawa salah satu dua perkara yang sama, musawiyan li sahibihi, dia menyamai bagi lawannya, bagi teman dia. Teman ni makna lawan dia lah. Rajihan alaihi bila sabab, dalam masa yang sama dia memberati kepada lawannya tadi tanpa ada sebab. Ambil topik ni. Kalau biasa dengar dah mudah ni. Kita kata alam ini, apa sifat dia? Alam ini sifat dia mungkin. Alam ni sifat dia mungkin. Apa makna mungkin? Ada dan tiadanya tu boleh berlaku. Ada pun boleh, tak ada pun boleh. Pada diri dia itu, dia menerima wujud dan menerima adam. Menerima ada dan menerima tak ada. Itu perkara mungkin. Jadi bila kita kata alam ni baharu alam, maknanya bila kita tahu dia ni baharu, maknanya dia bersifat dengan imkan. Kerana sebelum adanya dia tak ada. Masa dia
belum wujud itu kebarangkalian ada dan kebarangkalian tak ada sama. Dah. Ada dan tidak ada sama. Jadi itu kata ahadul amraini al-mutasawiyan. Al-amraini mutasawiyan itu ialah al-wujud wal adam. Ada dan tak ada. Ada amraini mutasawiyan, dua perkara yang sama itu ialah ada dan tiada tu. Jadi kalau kita kata alam ni terjadi sendiri, maknanya salah satu daripada dua perkara ini, ada atau tiada ni, dia bersifat sama bagi lawannya dan berat bagi lawannya tanpa ada sebab. Sebelum ada alam ni, ada dan tak ada sama. Dia mutasawi musawiyan li sahibihi. Ada dia dengan tidak ada nisbahnya sama. Tiba-tiba rajihan alaih bila sabab. Dia boleh terberat, memberati lawannya tanpa ada sebab. Yang ni mustahil ni. Kita kata ada dan tak ada sama. Tiba-tiba ada lebih berat daripada tak ada. Ada tadi dengan tak ada sama. Tiba-tiba memberati. Dalam masa yang sama dia itu sama berat, tiba-tiba dia jadi lebih berat. Rajihan alaihi bila sabab. Berat di atas lawannya tanpa ada sebab. Boleh terima ke kalau kita tengok dacing atau neraca, satu yang mana timbangannya daun timbangannya sama, piring timbangannya sama, boleh berlaku ke dalam keadaan dia sama, tiba-tiba dia berat, memberati salah satu tanpa ada sebab? Kita tak letak apa-apa, tidak ada angin bertiup, tidak ada orang angkat, dalam masa dia sama, tiba-tiba dia berat. Tak boleh terima lah. Wahwa muhal. Ini mustahil. Tadi kata sama, tiba-tiba tak sama. Itu tanakub itu. Jadi perkara mustahil ini perkara yang membawa kepada tanakub. Perkara yang mustahil ni perkara yang membawa kepada tanakub. Jadi bila bawa pada tanakub, kita tahu bahawa benda ini mustahil. Dia kita kata sama, tiba-tiba lebih berat. Dalam masa dia sama, dia lebih berat. Boleh terima ke? Tak boleh terima. Wahwa muhal. Pasti ada yang memilih dan memberatkan dia daripada memilih untuk ada daripada tak ada. Kalau dia sendiri pilih, macam mana dia nak pilih? Dia sendiri itu tak ada, pada asalnya tidak ada. Dia itu sama, ada dan tak ada, tapi tiba-tiba terberat salah satu tanpa ada sebab. Ini tidak diterima lah. Faham tak? Jadi kalau nak tengok mudahnya, dalil ni dalil akli burhani. Kalau orang fikir dengan mudah, ataupun kita bincang dengan perbincangan kalam, sangat jelas lah. Tapi kalau dalil iqna'i ataupun dalil untuk mudah kita beri faham kepada orang, contohlah kita kata balik rumah, kita nampak ada sepinggan nasi goreng McFly di atas meja kita. Macam mana terhasilnya nasi goreng tersebut? Takkan ada orang yang bijak dan berakal mengatakan dia buat sendiri. Padi itu tumbuh sendiri, tiba-tiba dia masuk dalam rice cooker, masak sendiri, lepas tu masuk dalam kuali, ada. Dia pasti dibuat oleh seseorang. Nampak tak? Air segelas atas meja, pasti ada orang buat. Air segelas atas meja, air Neslo panas, pasti ada yang buat atas meja, yang buat sehingga ada. Jadi kalau sesuatu benda yang ada, yang asal tak ada, tiba-tiba ada, pasti ada pembuat. Maka mana mungkin alam ini yang mana asalnya tidak ada, tiba-tiba ada tanpa ada pembuat. Buktinya kerana alam ini baharu. Bila kita kata dia baharu, maknanya dia bersifat dengan imkan. Ada dan tiadanya nisbah sama. Benda yang nisbah sama, tiba-tiba berat salah satu, ni tak masuk akal. Tidak boleh difikir oleh akal. Faham? Wahwa muhal.
Wa dalilu huduthil alam. Okey, sekarang ni kita kembali kepada susunan dalil tadi. Dalil ada Allah baharu alam. Apa dalil baharu alam? Nampak? Apa dalil alam ni baharu? Wa dalilu huduthil alami. Dalil baharunya alam. Mulazamatuhu lil a'radil hadithah. Melazimi alam ini bagi sifat-sifat yang baharu. A'rad yang baharu. A'rad ni sifat sifat makhluk kita panggil a'rad. Kalaulah orang tanya, mana awak tahu alam ini baharu? Kita bangun lahir ke dunia nampak alam ni dah ada. Alam ni makna sedia lah. Kenapa kita tak kata alam ni sedia kala? Qadim. Bangun-bangun pun ada dah alam ni kan. Macam mana? Tak ada orang pun yang dapat membuktikan dan melihat permulaan penciptaan alam. Siapa yang tengok permulaan penciptaan alam sehingga dia kata alam yang asal tak ada, tiba-tiba Tuhan buat? Tak ada. Nabi Adam pun lahir ke dia, Allah Ta'ala lahir pula. Nabi Adam Allah Ta'ala cipta ke dia. Nabi Adam Allah Ta'ala cipta setelah ada langit, bumi, makhluk-makhluk kat dunia ni. Jadi siapa yang, mana bukti yang melihat menunjukkan alam ini baharu? Kita nak kembali mesin masa. Pinjangan Doraemon. Mesin masa. Kembali pada zaman permulaan tu tak boleh. Jadi bagaimana dalil menunjukkan alam ni betul baharu? Ulama tengok, ulama dia datangkan dalil yang mana menjadi bukti. Tak perlu pun kita kembali kepada awal penciptaan untuk tahu bahawa alam ini ada permulaan. Alam ini baharu. Dalil baharu alam ialah mulazamatuhu lil a'radil hadithah. Alam ini melazimi bagi sifat-sifat baharu. Bukti alam ini baharu. Apa makna baharu? Ada dia tu dahulunya tak ada. Buktinya bahawa dia bersifat dengan sifat baharu. Apa dia contoh sifat baharu? Min harakatin wa sukunin, daripada gerak dan diam, wa ghairihima, dan selain daripada keduanya. Itu contohlah. Contoh paling senang ialah gerak diam. Contoh lain ada lagi. Gerak diam, bertepak, apa lagi? Membesar. Itu banyak lagi lah. Cuma yang paling mudah ambil, biasa ulama contohkan dengan harakah wa sukun. Sebab apa? Sebab dua ni dia tak ada pertengahan. Dia sama ada gerak dengan diam. Jadi mudah nak buat contoh dengan gerak diam ni mudah. Sebab dia tidak ada bahagian qismun thalith. Tak ada qasim yang menengahi antara dua tu. Jadi bukti bahawa alam ini baharu ialah dia bersifat dengan baharu. Contoh sifat baharunya ialah gerak dan diam. Macam mana gerak dan diam ni menunjukkan baharu? Siapa seruding sini? Saja. Boleh buat soalan lah. Uraikan. Oh, sedap tu. Nak tengok bagaimana awak mengistidlalkan. Bagaimana istidlal gerak diam itu bukti bagi baharu alam. Nak cuba? Tak mau cuba? Apa? Boleh. Rekah-rekah je. Apa bukti gerak dan diam itu tanda bahagi baharu? Apa? Tiada? Ada permulaan. Kadang kalau dia bergerak daripada awal, kalau gerak dari awal. Contoh ni bumi kita penuh diam tak? Hatta harakatul falak. Yang ahli falsafah kata ni, harakah falak ni gerak dia tak ada. Dia katalah, kita tak terima. Bagi kita ada permulaan. Cuma kita nak jawab hujah tu, kita kena faham betul hakikat gerak diam dan apa hakikat baharu. Dia kata alam ni berputar semua ni.
Mana orang buktikan bahawa dia tu dulu diam lepas tu gerak? Dulu diam lepas tu gerak. Tak, benda tu sak jawapan tu tidaklah salah, tapi dia tidak kena kepada poin dia. Apa nak cuba ni? Apa bukti gerak diam itu tanda bagi baharu? Macam mana? Kawan awak kata sebelum dia gerak dia diam tak? Tu kalau kita tahu dia diam, lepas tu gerak. Tapi kalau dia gerak sama ni, macam mana nak kata dia baharu? Ataupun dia tak pernah gerak, diam. Katakanlah ada juzuk zarah jisim dalam alam ni yang diam tak pernah gerak. Macam mana kita nak kata dia baharu? Tak boleh. Hakikat gerak tu sendiri ialah apa makna gerak? Usulu al-awwal fi tsani. Hasil wujud sesuatu pada tempat yang kedua. Apa tak? Kita kata sesuatu tu bergerak. Contoh apa? Contoh tak? Bergerak. Tak bergerak. Katakanlah alam ni gerak sama. Okey, apa makna bergerak? Hasil wujud yang pertama pada tempat yang kedua kan? Kalau kita gerak daripada point A kepada point B, kita panggil gerak kan? Daripada point A kepada point B. Maka apa yang ada pada point A terhasil pada point B. Betul tak? Makna apa? Sebelum waktu ada pada point B, dia tidak berada pada point B. Faham tak? Satu titik gerak. Gerak tu mana? Gerak pada A, kita ambil mudah daripada point A pada point B. Kipas ke apa, ikutlah pada situ. Makna apa gerak? Walaupun kita tak kipas ni contoh, kalau kita katakan dia tidak ada permulaan, gerak sama. Baru. Kenapa? Kerana keberadaannya pada point A, point B didahului oleh tidak berada. Dia dulu ada di point A, kemudian bergerak berada di point B. Maka pada point B sebelum tu tak ada, kemudian ada. Mana? Maknanya berubah. Maknanya itu baharu. Baharu tu. Makna asal tak ada, ada. Itu hakikat al-hudus. Hudus itu al-wujudu al-masbuku bil adam. Ada yang didahului oleh tiada. Jadi ada dia pada point B, sebelum itu didahului oleh tiada pada point B. Sebab dia tak ada lagi. Dia ada pada point A, lepas tu pada point B. Faham tak? Makna apa? Itu makna baharu tu. Boleh faham tak ni? Tak faham tanya ni. Jadi walaupun kita nampak dia bergerak yang tidak ada mula, kita nampaklah sebenarnya memang ada mula, tapi kerana kita tak tahu dan tidak memerhatikan permulaannya, kita dah boleh menghukum bahawa dia bersifat dengan baharu dengan melihat pada sifat sekarang. Tidak perlu kita kembali pada zaman permulaan untuk tengok. Dan benda tu benda yang tak boleh buat lah. Untuk tengok alam ni dulu tak ada, lepas tu ada, ke alam ni ada sedia kala. Tak perlu dah. Tengok pada waktu sekarang, alam ini bersifat gerak diam. Bila kita kata dia gerak, maknanya dia dulu tidak berada pada point B, sekarang telah daripada dia ada di point A, sekarang berada pada point B. Makna baharu. Okey. Dah kalau diam, dia nak contohnya dia. Betul? Pening dah tu. Nampak macam boleh jawab dah. Diam apa dalil? Diam itu juga bahawa menunjukkan baharu.
Andai kata ada jirim di alam ni yang tak pernah bergerak, diam sejak dijadikan sampai sekarang. Apa bukti dia bersifat dengan baharu? Ada boleh jawab tak? Aku nak uyah dia kan? Ada makanan ke? Tempat nak makan? Bawa duit pula. Bukti dia apa? Buktinya, walaupun kita tak nampak, dia tetap dalam keadaan sama kan? Tetapi dia menerima gerak. Menerima gerak. Dia diam kan? Diam tu boleh gerak tak? Menerima gerak tu berbeza. Walaupun tak gerak. Bila dia diam, yang diam boleh menerima gerak tak? Gerak. Jadi menerimanya bagi gerak menunjukkan bahawa dia itu bersifat baharu. Nampak tak? Benda asas je, faham alam. Jadi bila kita faham konsep apa itu gerak, apa itu diam, boleh ke kita nisbahkan gerak diam kepada Tuhan? Fikir sendiri ya. Itu ada orang mencela ulama kalam. Dia kata benda ni Nabi dah ajar. Betul lah, Nabi tak sebut, tapi benda ni yang telah tertanam dalam kefahaman akal. Ulama-ulama ia keluarkan balik sistem kaedah berfikir yang Tuhan letak dalam diri manusia untuk guna melihat kepada alam dan beriktikad Allah menyalahi bagi alam. Jadi kalau kita faham gerak diam itu sifat alam, bagaimana gerak diam itu ialah baharu, maka Allah Ta'ala tidak bersifat dengan baharu, maka tak boleh kita nak nisbah gerak diam dia Tuhan. Gitu. Patut kalau dok gerak Tuhan diam. Itu dia telah memikirkan Tuhan dalam lingkungan konsep macam makhluk. Jadi kita tak boleh nak nisbah tu. Bagaimana? Di sini baru kita kata jangan fikirlah, kerana kita tak mampu nak memikir tentang zat Allah Ta'ala. Dia kata mana boleh kalau dok gerak. Kalau kata dok gerak, dok diam, benda tu tak ada. Betul lah kalau benda itu makhluk. Tapi bila kita faham apa itu mafhum gerak, apa itu mafhum diam, al-harakatu was-sukun, maka senang saja kita beriman dengan Tuhan yang tidak bersifat dengan makhluk. Okey. Baik. Sebab apa? Sebab bila kita nisbahkan gerak diam pada Tuhan, akan berlaku banyak tanakub. Kalau bergerak, makna keberadaannya di sini telah berubah kepada keberadaannya di tempat lain. Maka itu melazimi baharu bagi Tuhan. Melazimi kosong tempat yang asalnya ada Tuhan kepada tempat yang Tuhan pergi kepadanya. Jadi banyak benda yang akan bawa pada perkara-perkara mustahilat yang banyak. Ada orang kata ikut Tuhan lah. Ni orang ikut Tuhan. Dia kata Tuhan berkuasa. Ni orang tak faham antara bagaimana hukum akal, dan dia tidak boleh bezakan antara al-khaliq wal makhluk. Baik. Kemudian jelas ni. Jadi melazimi bukti baharu alam, bahawa alam ini melazimi bagi sifat-sifat yang baharu, min harakatin wa sukunin wa ghairihima. Wa mulazimul hadithi hadithun khabariyah. Yang melazimi bagi sifat yang baharu, maka zat itu baharu juga. Sifat itu baharu. Gerak dan diam tu sifat baharu. Dia sifat yang baharu. Ada pada zat, maka zat itu pun baharu. Kerana yang melazimi bagi sifat baharu, tentu dia baharu. Yang ada sifat laki, tentu orang tu orang laki. Yang ada sifat laki, cukup alat cukup ni, tentu dia orang laki. Yang melazimi sifat kereta, tentu dia kereta. Tayar, pak, ada steering, ada enjin, kereta. Yang melazimi sesuatu, tentu dia itu
bersifat dengan sesuatu tu. Sifat ni baharu. Sifat baharu ni ada pada zat, maka zat tu pun baharu juga. Zat tu pun baharu juga. Okay. Faham sini? Maknanya kalau Allah bersifat dengan gerak diam, yang kita maklum gerak diam ni sifat baharu. Bila sifat baharu ada pada Tuhan, maka Tuhan pun baharu. Sebab Tuhan bersifat dengan sifat baharu, maka Tuhan pun baharu. Itu mustahilnya. Itu mustahil. Boleh Kalau tidak, kata ikut Tuhan nak bersifat dengan baharu. Ni kata orang tak faham, dia baru kepada tanakku. Bila kita kata Tuhan qadim, itu sepakat kata Tuhan qadim. Hatta hak salafiyah pun kata Tuhan qadim. Hak wahabi pun kata Tuhan qadim. Tapi kata al-awwal lah. Qadim ni bagi dia tak berapa suka sikit istilah. Tuhan ni yang sedia kala. Dia memang sepakat, sepakat siapa kata Tuhan tak qadim, Tuhan ni ada mula memang kufur awal-awal. Awal-awal lagi kufur. Okey, bila kata Tuhan qadim, tiba-tiba bersifat dengan baharu. Tak nakut tu. Bila kata qadim, mustahil dia sifat baharu. Bila kata dia bersifat baharu, mustahil qadim. Faham sebab itu kalau mereka yang tak faham betul hukum akal ni akan bawa kepada kecelaruan akidah. Wa dalilu hudutsil a'radi. Okey, sekarang ni kita kata dalil alam ini baharu kerana bersifat dengan baharu. Bersifat dengan sifat baharu. Apa dalil sifat baharu tu baharu? Nampak? Sana disusun. Alam ini Allah ini dalil ada Allah baharu alam. Apa dalil baharu alam? Kerana alam bersifat dengan sifat baharu. Satu-satu tu. Apa dalil sifat baharu tu baharu? Apa dalil sifat baharu tu baharu? Gerak dan diam tu kita dah sebut dah tadi contoh kan. Jadi wa dalilu hudutsil a'radi, dalil baharunya sifat tersebut musyahadatu taghayyuriha, penyaksian berubahnya min adamin ila wujudin, daripada tiada kepada ada, wa min wujudin ila adamin, daripada ada kepada tak ada. Jadi ia akan kembali kepada dipanggil al-awwaliyat ataupun qat'iyat. Benda-benda yang qat'iyat yang disebut awwaliyat iaitu musyahadah. Perkara-perkara badihi yang jelas-jelas. Mana? Penyaksian. Siapa yang dapat menyangkal penyaksian? Tak ada. Kerana dalil musyahadah ni dalil kuat. Apa bukti bahawa ada meja? Kerana kita tengok. Kalau sampai kepada musyahadah, tak boleh nak nafi lah. Kecuali orang hak nafi, hak dalil awaliyat atau hawas al-khams ni, iaitu golongan-golongan sofis, sufsutaiyah tu. Hak tu tak boleh buat bincang orang macam tu. Orang tu tak boleh buat bincang. Orang macam tu tak apa je. Tak apa muka. Tu tak apa muka. Aduh sakit. Saya tak nampak pun sakit. Dia nak tengok kan? Nampak kan? Nampak lah. Mana sakit Awak buat saya sakit saya. Tak sakit pun. Tak nampak pun sakit. Mana sakit? Tu tunjuk mana sakit. Ni pipi. Kan sakit. Jadi orang macam tu, sofis ini, sufsutaiyah ni, dia tak boleh berhujah dengan dia. Sebab apa? Sebab dia menafi hakikat. Baik. Maka bukti bahawa baharunya sifat itu penyaksian. Kita tengok dengan mata kita kan. Daripada tak ada kepada ada. Asal tak ada di titik B, ada di titik B. Daripada ada pada tak ada, asal ada di titik A, tiba-tiba tak ada di titik A. Faham jadi itu selesailah rantaian susunan dalil. Nampak? Jadi dalil setiap satu tu qat'i membawa kepada natijah bahawa wajib Allah Ta'ala ni ada. Apa dalilnya? Baharu alam. Kita masuk kepada kalam syarih rahimahullahu ta'ala.
Al-burhanu ahadu aqsamil hujjatil aqliyah. Kata pengarang rahimahullah, burhan-burhan itu ialah salah satu bahagian hujah-hujah akal. Salah satu bahagian hujah-hujah akal. Jadi hujah-hujah akal yang lain ada lagi lah. Antaranya kita kata al-khatabah, al-jadal, al-syi'r. Itu dalil-dalil akal, hujah. Al-hujajul aqliyah. Ada yang bentuk burhan, ada yang bentuk jadal. Jadal, ada yang bentuk al-khatabah, ada yang bentuk syair, dan juga ada yang bentuk sufsutah. Kita panggil sebagai falasi. Dalil tu, tapi dalil falasi. Bisa dengar kan? Tak? Dalil yang rosak, salah. Ini boleh tengok dalam mantik. Yang paling kuatnya ialah al-burhan. Pembahagian ni yang disebut oleh ulama mantik dalam kitab mantik. Okay. Jadi itu salah satu daripada hujah akal. Wa huwa aqwaha, dan itulah hujah yang paling kuat. Burhan ini hujah yang paling kuat. Kenapa? Li'annahu la yata'allafu illa min muqaddimatin yaqiniyah. Kerana burhan ini tidak tersusun kecuali daripada muqaddimah yang yakin. Jadi dalil kategori burhan ni dia membawa kepada natijah yang yakin. Kenapa? Kerana muqaddimah dia muqaddimah yakiniyah belaka. Muqaddimah yang yakin belaka. Sughra dia yakin, kubra dia yakin, maka menatijahkan natijah yang tak boleh ditolak lagi. Ya. Ini meja. Ini meja. Lepas tu mana kita kata? Ini meja. Lepas tu meja ini ada kaki, maka ini ada kaki. Ini meja. Meja ini ada kaki. Ada tak meja tak ada kaki? Ada. Ya ada kok. Kalau bentuk warna pun kaki lah kita panggil. Tak. Contoh. Kalau ada cacat pada dalil tu, ambil dalil lain pun tak apa. Ini meja. Dalil dia dan setiap meja ada kaki, maka ini ada kaki. Tak. Jadi memang yakin sebab pertamanya ini meja dengan musyahadah. Lepas tu kita faham konsep meja pula. Setiap meja ada kaki, maka natijahnya ini ada kaki. Ini manusia. Tak, ini manusia. Setiap manusia pasti mati. Lepas tu ini mati. Tak jadi tu. Ini akan mati boleh. Ini akan mati boleh. Ini manusia. Manusia kepalanya di atas, kakinya di bawah. Tak? Atau manusia mempunyai dua kaki. Manusia mempunyai dua kaki. Dah ada hak cacat tu, tu cacat so kira lah. Maka ini mempunyai dua kaki. Jadi susunan hujah-hujah tersebut bila muqaddimah yakin akan membawa kepada natijah yakiniyah. Okey. Maka walamma kana syaikhu, bila mana Syekh Imam Sanusi qala awalan, berkata ia pada awal-awal kitab dia, apa dia kata? Yajibu ala kulli mukallafin syar'an, wajib ke atas setiap mukallaf pada syarak. Wajib apa? An ya'rifa ma yajibu, bahawa dia mengetahui apa yang wajib, yakni sifat yang wajib. Ma yajibu lillah wa ma yastahil wa ma yajuz. Apa akhirlah. Bila Syekh pada awal kitabnya berkata demikian, wa kana haddul ma'rifah, dan adalah had ma'rifah, ta'rif ma'rifah itu. Haddul ma'rifah ay ta'riful ma'rifah. Apa ta'rif ma'rifah? Al-jazmul muwafiqun lil haqqi an dalil. Jazam, putus yang menepati hakikat dengan berasaskan dalil. Apa itu makrifat? Makrifat makna kita putuskan,
kita yakin yang menepati yang sebenar, yang menepati hak berdasarkan dalil. Wa kana ma taqaddama, dan adalah barang yang telah dahulu, minal aqaidi, daripada akidah-akidah, mujarradan. Kana ma taqaddama minal aqaid mujarradan, khabar bagi kana, sunyi dia, anil adillah, sunyi daripada dalil-dalil. Wa dzalika la yakfi, dan demikian itu tidak memadai, fil aqaidil iman, pada akidah-akidah iman, li'annahu taqlidun, kerana akidah yang semata-mata mujarradan anid dalil itu taklid, kan tak memada akidah iman semata-mata akidah tanpa dalil, kerana ia ditaklid. Akhadha al-ana yatakallamu, mulalah musannif sekarang membicarakan ala burhani kulli aqidatin, atas dalil bagi setiap akidah, min tilkal aqaidi, daripada akidah-akidah itu, awalan fa awalan, yang pertama dan yang pertama dan seterusnya. Awalan ay mutarattiban, awalan fa awalan, itu jumlah itu jadi hal tu, hal. Awalan fa awalan ay mutarattiban, dalam keadaan ikut tertib. Jadi hak pertama wujud, dalil pertama dalil wujud, yang kedua kidam, dalil kedua dalil kidam. Jadi mana tadi? Walamma kana, lamma syartiyah tu, bila mana kana syaikhu qala awalan, jawab dia akhadha, hujung bawah tu jumlah tu nak menerangkan mu'taridah tu antara lamma dan dengan jawab dia. Lamma kana, kalau kita tengok, kalau kita baca laju lah, walamma kana syaikhu qala awalan yajibu ala kulli mukallafin syar'an an ya'rifa ma yajibu, wa kana haddul ma'rifati al-jazma, wa kana haddul ma'rifati al-jazma al-muwafiqa lil haqqi, baca al-jazma jadi khabar pada kana. Wa kana haddul ma'rifati al-jazma al-muwafiqa lil haqqi an dalil, wa kana ma taqaddama min al-aqaid mujarradan 'anil adillati, wa dhalika la yakfi fil aqaid al-iman li annahu taqlid. Akhadhal ana, bila mana musannif telah sebut pada awal-awal permulaan dulu bahawa wajib atas setiap mukallaf mesti mengetahui apa yang wajib bagi Tuhan, dan kita tahu bahawa makrifat itu ialah jazam yang menempati hakikat sebenar berdasarkan dalil, dan apa yang telah dahulu itu semata-mata akidah yang tidak disebut dalil, dan itu tidak memadai pada iman kerana dia taklid. Maka mulalah musannif membicarakan tentang dalil setiap akidah daripada akidah itu mengikut tertib. Fa bada'a, maka mula musannif, fa bada'a bi burhani wujudillah, maka mula musannif dengan dalil wujud Allah Subhanahu wa taala, wa anna burhana wujudihi, dan bahawa sesungguhnya dalil wujud Allah Ta'ala ikhrajul alami minal adami ilal wujud, mengeluarkan alam ini daripada tidak ada kepada ada. Jadi dalil wujud Allah ialah Allah mengeluarkan alam ini, mengeluarkan alam ni daripada tak ada kepada ada. Okay. Wal huduthu, jadi dalam matan dikata dalil wujud Allah huduthul alam, baharu alam. Apa makna huduth? Wal huduthu huwa, apa tu? Wal huduthu apa tu? At-tarayanu ba'da adamin. Betul. At-tarayanu ba'da adamin.
Hudus itu ialah tarayan, mendatang ataupun ada, turu, mendatang sesuatu selepas daripada tak ada. At-tarayanu ialah dengan makna subut, sabit. At-tarayan ni makna sabit, dengan makna ada. Turu makna mendatang, dah ada lah. Ada, baru ada selepas tak ada. Dulu tak ada, baru ada. Tu at-tarayanu ba'da adamin. Itu makna hudus. Okay. Apa makna alam? Wal alamu al-muradu bihi huna. Alam yang dimaksudkan di sini al-jawahiru. Jauhar-jauhar itulah. Alam di sini ialah jauhar. Li'annahu ustudilla ala hudutsil alam. Kerana alam inilah yang dibuat dalil atas bukan. Li'annahu lah. Li'annahu ustudilla kerana al-jawahir ke al-jauhar? Jawahir Okay. Al-jawahir. Siapa ada kitab lain? Ada? Al-jawahir. Li'annahu ustudilla, kerana sesungguhnya jauhar tadi ustudilla ala hudutsil alam, dibuat dalil atas baharu alam, bihudutsil a'rad, dengan baharunya a'rad. Jadi yang dimaksudkan dengan alam ni ialah jauhar, jirim-jirim yang ada ni. Kerana jirim itulah yang dibuat dalil atas baharu alam dengan baharunya a'rad, sifat yang ada pada jirim. Walau kanat dakhilatan fil alami, kalaulah dia termasuk dalam alam, kalau kanat dakhilatan fil alami, kalaulah kanat ayil a'radu, kalaulah a'rad itu dakhilatan fil alam, masuk dalam alam yang kita buat, kita kata hudusul alam juga, lattahada, dekat kan lattahada, bukan la tuhaddu kan, jangan macam tu. Lattahada, ittahada tambah lam. Lattahada. Jadi tahada tu dekatkan dengan la alif tu. Ia bukan la nafi tu. Ittahada masuk lam. Walau kanat dakhilatan fil alami lattahada ad-dalil wal madlul wa dhalika muhal. Okey, sekarang ni tengok ni. Syekh Hudhudi kata, apa dalil wujud Allah? Baharu alam. Okey, baharu alam. Alam yang dimaksudkan di sini, yang kita nak mendalilkan dengan baharunya tu kan, hudusul alam. Alam yang dimaksudkan sini jauhar je, tak termasuk a'rad. Faham tak? Alam ini, alam di sini pada perbincangan dan perhujahan kita, bukan alam pada hakikat dan pada makna istilah, pada keseluruhan alam tu semua masuk lakalah. Tapi alam pada susunan dalil kita, hudusul alam ialah hudusul al-jawahir wal ajram, baharunya jauhar-jauhar dan jirim. A'rad tak masuk. Sebab apa? A'rad ni kita nak jadi dalil. A'rad ni kita jadi dalil baharu alam. Kalau a'rad masuk dah dalam alam, lattahada dalil wa madlul. Dari segi penhujahan dalil orang tak buat gitu. Dalil mesti yang luar daripada madlul. Dalil mesti yang luar daripada
madlul. Kalau dalil itu diri madlul, orang tak panggil dalil, tak sah jadi dalil. Tak sah jadi dalil. Macam orang kata, apa dalil semayang tu wajib? Semayang wajib lah. Tak? Apa dalil semayang tu wajib? Dalilnya kerana semayang wajib. Tak. Dalil mesti sesuatu yang lain daripada yang kita nak dalil. Dalilnya semayang wajib ialah firman Allah Ta'ala, aqimus solah. Faham tak? Aqimus solah tu bukan diri perkataan as-solatu wajibah. Boleh faham tak? Jadi dalil, untuk buat dalil mesti dia bukan masuk dalam madlul. Sekarang ni hudusul alam, kita nak mendalilkan bahawa alam ni baharu. Jadi maksud alam ni ialah jirim dan jawahir saja. A'raq tak masuk, sebab a'raq ni kita nak jadikan dia dalil kepada alam jawahir tu baharu. Faham nampak tak ni? Kena khoyar sikit. Lepas tu kalau kelas ni tak boleh tidur. Kalau orang masuk pengajian Usuluddin Akidah, kalau dia tidur maknanya dia tak faham. Ataupun dia sangat faham, dia tak mau dengar dah. Ataupun dia Wahabi. Jadi tengok tu dia kata, yang murad dengan alam di sini ialah jawahir, li'annahu studilla ala huduthil alam, kerana jawahir ini yang akan dibuat dalil dibuat dalil atas baharu alam bihuduthil a'rad, dengan baharu a'rad. Gini ya, jadi hu tadi tu sya'an annahu dhamiru sya'an, dia kembali kepada selepas annahu, bahawa sesungguhnya. Apa dia? Jadi sebab itu dak kembali pada sebelum tu. Jadi tadi tu kerana bahawa sesungguhnya dibuat dalil atas baharu alam dengan baharu a'raq. Kita nak dalilkan baharu alam, dalilnya baharu a'raq. Jadi alam ni bukan a'raq. Alam ni yang kita maksudkan di sini lain daripada a'raq lah. Hanya khusus pada jawahir dan ajram saja. Baru sah kita jadikan a'raq itu dalil kepada baharu alam. Kerana alam yang dimaksudkan ialah al-ajram wal jawahir saja. Faham? Li'annahu studilla ala huduthil alami bihuduthil a'raq walau kanat dakhilatan fil alam. Andai kata a'raq itu telah kita masukkan dalam makna alam, lattahadad dalil wal madlul, nescaya akan jadi sekali, akan bersatulah dalil dan madlul. Wa dzalika muhalun, dan itu mustahil. Itu mustahil. Okey, itu tak sah buat gitu. Tidak jadi dalil dan madlul tu sekali. Wa taqriru dzalika, dan huraian demikian itu annaqula wallahu taala a'la wa a'lam. Itulah. Ada soalan tak? Dia nak tanya. Tak ada Tak ada soalan. Tak ada, sekadar tu wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.